Kepelbagaian kaum dan agama membawa kepada kewujudan pelbagai budaya serta perayaan yang unik di Malaysia. Setiap kaum atau bangsa memiliki adat dan perayaan tersendiri, merupakan warisan budaya diwarisi sejak zaman dahulu. Tahun Baru Cina merupakan perayaan tahunan yang sangat signifikan bagi masyarakat Tionghoa di seluruh dunia. Perayaan ini menandakan bermulanya tahun baru mengikut kalender lunar dan ia disambut selama 15 hari. Ia juga secara umumnya dikenali dengan pemakaian Cheongsam, pemberian angpau dan pertunjukan tarian singa serta tarian naga yang sering dipersembahkan semasa perayaan Tahun Baru Cina dan majlis-majlis tertentu. Tarian singa melambangkan keriangan serta kebahagiaan. Menurut legenda, tarian singa dipercayai dapat menghapuskan peristiwa buruk. Selain itu, pembakaran mercun juga menandakan permulaan tahun baru dan bertujuan untuk mengusir nasib malam. Sebenarnya dari beberapa hampir beribu tahun sudah itu ialah mereka membakar itu bacun ialah untuk melarikan satu raksasa bernamakan Nian. Nah, lepas itu dia takut berwarna merah. Nah, dari itu sebenarnya ada satu orang tua dia membakar itu buluh. Raksasa itu datang. Sekali itu dia bakar itu buluh, dia macam berbunyi meletup macam bunyi mercun. Jadi itu Nian dia lari terus. Jadi itu mereka terus menciptakan mercun untuk melarikan Nian. Dan kamu kata itu Nian boleh dikatakan tarian singa, kerana tarian singa ini di dalam artinya ialah satu binatang dari dewa. Jadi dia di masa itu dia pun menghalaukan Nian itu. Terdapat dua jenis singa, iaitu singa utara dan singa selatan. Dahulunya, singa utara dipersembahkan untuk raja, manakala singa selatan pula biasanya dipersembahkan pada tahun baru dan majlis-majlis khas. Lazimnya, singa utara dipersembahkan secara berpasangan, singa jantan dan singa betina. Ada kalanya, 2 ekor anak singa utara akan menyertai persembahan. Singa selatan pula hanya memiliki singa jantan. Kalau si jantan dan betina, itu ialah Northern sudah. Tadi saya kata ada main dekat tempat raja itu, Beijing sana. Itu memang ada Northern. Dia memang ada betina, jantan. Kamu tengok dia ada ribbon. Kalau merah itu jantan. Kalau itu yang warna hijau itu perempuan. Jadi dia ada anak lagi. Dia memang main tiba-tiba ada keluar satu anak lagi untuk dari persembahan dia. Biasa dari dulu memang dia warna emas merah. Ya, tidak. Kerana dia dianggapkan lebih ganas sudah. Semua lelaki sudah tu. Tarian berbeza, ada muzik, simbol, semua ada yang lain. Koreografi juga memainkan peranan penting ketika tarian singa. Begitu juga muzik untuk tarian singa utara dan selatan yang juga berbeza mengikut alunan tersendiri. Kalau dijelaskan lagi, kalau macam tarian singa Kantonis, dia itu memang dianggapkan macam ada kungfu macam wushu, Shaolin kungfunya. Jadi kakinya akan berlompat-lompat. Kalau macam dari dulu sampai sekarang memang dia satu seni mempertahankan diri. Dan beza muzik ni biasa dapat dengar. Kalau macam Northern punya, dia punya simbol memang selalu pakai kecil punya. Bunyinya tajam tapi dia bunyi dah halus. Kalau macam Southern punya, memang dia bunyi kasar. Kasar bunyi dia. Bum 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 tu. Dia macam kita akan ambilkan singa Southern yang kita nampak. Biasanya ada drum, gendang dan satu ialah simbol. Kalau simbol paling kurang mesti 2, paling lebih 4 orang. Dan satu ialah itu gong. Gong ialah paling banyak 1 saja. Untuk satu tim lah. Kepelasingan biasa sekarang di modern style ialah mesti nak 2 ekor. Kalau 1 ekor ialah 2 orang. Di dalam macam dulu punya, ialah 1 ekor pun dapat. Yang lain sudah. Kerana dia dalam bertukaran dari dulu sudah macam itu. Kerana 2 kemungkinan ialah nampak lebih meriah lah. Kalau 1 dia nampak lebih slow. Antara yang menarik perhatian dalam tarian singa adalah kostum.
Ia direka dengan teliti di mana pembuatan seekor kostum singa biasanya mengambil masa 5 sehingga 6 hari. Kalau di Sarawak boleh pakai di rotan ataupun pakai buluh dapat dibuat. Dan salah satu macam mana nak mengikatnya. Macam kami ialah pakai kertas untuk craft punya. Dan kamu nak masak itu minyak atau gam glue tepung kanji kamu masak sedia masak dan kamu gam dia lah. Kerana macam buat satu ekor singa sebenarnya ada empat part lah. First part ialah macam mengikat. Kedua part kamu nak balut ke itu kain. Sudah kain sudah kamu kertas. Okay, lepas itu ketiga ialah melukis. Setelah melukis, keempat ialah membalutkan. Artinya membalutkan yang ialah macam tampal bulu, mata, bola, ekornya semua. Jadi nak 4 part lah. Dalam pemakaian kostum singa, ada pantang larangnya. Salah satunya, kepala singa ini tidak boleh dipijak atau lalu di atas kepala singa kerana ia menunjukkan tanda hormat kepada tarian singa. Selain itu, cara mengangkat kepala singa juga ada pantang larang yang perlu dipatuhi. Di dalam pantang larang, memang dia anggapkan salah satu kepala singa lah. Biasanya kalau itu Southern Lion, masa kita angkat, dengan angkatkan tanduk. Kerana tanduk itu, dari zaman dahulu, tanduk itu ialah satu macam taji. Taji artinya ada macam pisau. Jadi kita mesti nak hormatkan tarian singa inilah. So kita memang terdapat ambil tanduknya. Bukan mudah ya sebenarnya nak bermain kepala singa yang seberat 6 kilo. Bagi masyarakat di Malaysia yang berbilang kaum, mempelajari teknik dan tarian singa ini tidak terhad kepada masyarakat Tionghoa sahaja. Malah kini terdapat juga kaum lain yang berminat untuk mempelajarinya. Diangkatkan di Sarawak, saya punya sendiri punya persatuan student, memang ada bangsa Iban, bangsa Melayu, bangsa Cina, semua ada. Kita memang berbagai bangsa, kita pun boleh. Sebenarnya nak tengok student kalau yang memang pandai, macam dia suka, betul-betul suka, memang dia dapat laju. Kebiasakannya kalau semua cakap dia dapat laju dalam satu kepala singa, maybe dalam 3 bulan boleh nampak dia punya hasil. Tapi betul-betul untuk macam hasil yang terbaik, memang mesti nak ambil 2-3 tahun lah. Muhammad Adrian Radiat mula menyertai tarian singa sejak 3 tahun lalu. Bermula dengan keinginan untuk memegang kepala singa, menjadikannya berminat untuk mempelajari teknik tarian. Teringin nak pegang kepala. Jadi kami cubalah try, kami pandang master kami nak main kepala singa. Nya pun okey. Boleh tarian singa. Kami dengan ada cousin kami main tarian singa, jadi berminat nak main, nak cuba rasa macam ni kita main tarian singa. Perbezaan jantina tidak menghalang Bong Pik Roy untuk mempelajari muzik untuk tarian singa. Memang dari kecil tengok orang main, jadi berminat. Suka tengok orang main singa, jadi macam tu lah. Memang dari kecil suka. Alat muzik ni. Dalam 3 bulan, 4 bulan macam tu. Tarian naga juga dipersembahkan semasa Tahun Baru Cina dan simbol budaya komuniti itu.
kewujudan tarian ini hadir daripada mimpi. Berdasarkan mitos, mempersembahkan tarian naga dipercayai untuk menghalau penyakit yang merebak. Dari dulu, ini naga api bukan, ialah macam ada satu macam dianggapkan macam zaman dahulu ya, dia macam SARS bah, dia macam ada penyakit jangkitan. Jadi itu mereka mesti macam untuk memanggil Tuhan menolong macam itu. Lepas tu ada satu orang tua, dia bermimpi ada satu macam Tuhan lah. Dia dikatakan kamu buat dari rumput, lepas tu kamu cucuk dengan garuk, kamu jalan satu kampung itu. Kalau kamu jalan habis, penyakit itu jangkitan akan dihalaukan. Culture dia. Dahulunya, populariti tarian naga sama seperti tarian singa. Seiring peredaran zaman, tarian naga kini dikomersialkan melalui pertandingan tertentu berbanding tarian singa yang kerap dapat disaksikan di majlis atau sambutan Tahun Baru Cina. Panjang macam 15 meter macam tu. Tengok ada panjang 100 meter pun ada. Itu panjang macam kita ini 188 meter. Biasa punya macam international punya. Dia 9 orang main saja. Tidak, dia memang ada. Dia punya skill. Naga punya skill. Contoh skill dia ada macam main kita cakap nombor 8. Kedua tarian ini bukan hanya menjadi hiburan, tapi juga memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat berbilang kaum. Melalui kelincahan tarian singa dan naga yang dipersembahkan, masyarakat dapat merayakan warisan budaya mereka sambil membangun kesefahaman dan toleransi antara pelbagai etnik.